Naratif kerajaan perpaduan UMNO bersama DAP ni tak turun ke akar umbi. Dalam 6 kawasan ini, kalau undi BN campur dengan undi PH, one on one lawan bersatu akan kalah 5-1. Apabila isu bak putih dijadikan antara makanan tradisi Malaysia ni. Perkataan bak putih ni sebenarnya bahasa Hokkien, bukan Mandarin pun. Bak maksudnya daging. Babi dia panggil tebak, ayam dia panggil kuih bak, ikan dia panggil kebak. Tak semestinya babi itu yang pertama. Kongres Ekonomi Bumi Putra tu satu pun tak cerita pasal dia orang. Banyak lagi usahawan Melayu yang sedia ada tengah struggle, kerajaan tak ada cadangan untuk bantu. Asyik fikir idea-idea grand-grand, nak melebihkan lagi banyak usahawan. Apabila PMX dalam parlimen nak ucap tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong pun, dia kata tak pernah dibuat oleh mana-mana Perdana Menteri pada hari yang kedua. Sampai mereka ni semua keluar dibuat. Muhyiddin ini bapa penyakau negara. Jana Maibawa 230 juta. Spanco 700 juta. Bank PBBM 300 juta. Kos pengiklanan PMO 500 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kepada peminat-peminat podcast Cakap Hub di mana jua anda berada? Terimalah salam ceria, salam hormat daripada saya dan juga tetamu khas kita iaitu saudara Shani On, tak lain dan tak bukan. Namanya makin mekar, makin meniti daripada mulut ke mulut hingga ke akar umbi. Jadi saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita bertemu dalam episod ke-12 ini adalah hasil daripada cadangan-cadangan soalan, cadangan-cadangan isu politik, isu ekonomi, isu-isu semasa yang anda semua para pemirsa di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Indonesia sendiri yang mencadangkan kepada kami. Jadi kami tampil untuk sama-sama membincangkan beberapa isu yang panas. Jadi yang pertama, Shen, kita berbicara tanpa batas, tanpa sebarang sekatan, kita terbuka. Kita tahu bahawa isu politik adalah isu yang paling utama. Untuk minggu ini, Shen, Bersatu mengadakan satu persidangan khas untuk menggubal akta dan perlembagaan Bersatu sendiri tentang ahli parlimen mereka yang mereka gelar sendiri sebagai 6 Jahannam ini tadi yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. So sejauh mana sebenarnya perkembangan daripada pindaan perlembagaan Bersatu ini yang sebenarnya ramai orang nak tahu cerita ni, Shen? Adakah Bersatu pada hari ini hendak mengiktiraf keputusan yang dibuat oleh Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO adalah tepat sebelum pilihan raya yang ke-15? Kenapa? Sebab UMNO merupakan salah sebuah parti politik di negara Malaysia yang telah awal-awal ada aku janji bahawa mana-mana ahli politik ataupun MP yang menang, dia tak boleh seberang. Kalau seberang, mereka perlu kosongkan kerusi mereka dan juga bayar denda sehingga 100 juta. Tapi itu berlaku sebelum pilihan raya. Yang PBBM dulu, dia tuduh UMNO. Kononnya Zahid ni, dia orang kata diktator, anti kebebasan. Tapi mulut-mulut mereka yang sial itu hari ini termakan diri sendiri apabila 6 daripada MP mereka kini beralih sokongan kepada PMX. Okay? Dan dipercayai semakin banyaklah, mungkin sampai 10 lagi yang akan lagi beralih sokongan. So untuk membuat damage control, sebab dalam akar umbi PAS sendiri juga amat kecewa apabila Perikatan Nasional yang ada PBBM ni, parti himpunan pengkhianat-pengkhianat yang memiliki DNA pengkhianatan ini, sekali lagi membuktikan mereka khianat pasca pilihan yang ke-15. Ini menunjukkan PAS mereka kurang selesa apabila ada momentum Perikatan Nasional untuk menggugat kerajaan, akhirnya menggugat diri mereka diri sendiri. Okay? Dan yang kedua pula, abang, isu ini kita perlu lihat daripada pelbagai sudut. Dari sudut perundangan pula, kita perlu tahu undang-undang akta yang digubal ini pertama belum lagi diluluskan oleh ROS. So, persoalannya kini, adakah perlembagaan yang digubal ini akan disahkan oleh ROS? Dan yang kedua, kalau disahkan oleh ROS sekalipun, dia masih memiliki pencegahan dari segi perlembagaan negara Malaysia di mana ahli parlimen tak pernah pun ada satu akta negara yang mengatakan mereka perlu kosongkan kerusi. So, kes ini juga mungkin akan dibawa ke mahkamah. Sebab mahkamah pula akan putuskan sama ada perlembagaan baharu yang digubal oleh Perikatan Nasional iaitu PBBM ini sah ataupun tidak. Okay? Dan yang ketiga, bang, kita tak boleh buat undang-undang, contoh saya kata contoh, bang. Hari inilah kalau kita nak buat undang-undang. SST pada tahun ni meningkat sehingga 800 kan. 6 sampai 8, contoh saja.
So maksudnya mulai tarikh yang akta ini dikubal, okey, atau diluluskan, SST baharu akan meningkat sampai 6 sampai 8. Kita tak boleh tiba-tiba buat satu undang-undang, okey, bang, 10 tahun lepas orang yang tak bayar cukai 8% semua kena bayar. Oh, okey. So sama dalam isu ini, undang-undang yang cuba digubah oleh Perikatan Nasional adalah selepas ahli parlimen mereka melompat sokongan, bukan sebelum. Dan dalam isu ini pula, apa pula pandangan abang sebenarnya? Itulah, kalau saya tak suka guna istilah melompat yang macam Shane berkatakan, kerana dalam klausa perlembagaan sendiri, apabila mereka menjadi ahli kepada Dewan Rakyat, mereka mempunyai kuasa, mereka mempunyai undi, mereka sebagai voters untuk menyokong siapa Perdana Menteri mereka. Sebab itu, kalau tak silap saya, klausa ini sendiri pernah digunakan oleh Muhyiddin ketika menjadi Perdana Menteri, di mana ahli-ahli UMNO boleh menyatakan sokongan tanpa melompat parti kepada Muhyiddin. Sebab itu, kalau tak silap saya, sebab itu saya melihat ketika 6 orang yang tadi menyokong Anwar, dan Muhyiddin juga melalui Papa Gomo tadi, geng-geng cyber trooper Saitro diorang menyatakan apa, Shen? Ahli Parlimen UMNO juga boleh menukar sokongan daripada menyokong Anwar kepada menyokong Muhyiddin. Jadi sekarang ini itu yang saya menjadi dalam dilema. Apabila saya melihat secara cocoknya perlembagaan membenarkan untuk mereka mengundi. Betul tak? Mereka boleh mengundi siapa Perdana Menteri tanpa perlu mengikut kepada keputusan parti. Tapi tiba-tiba Muhyiddin pula pindah perlembagaan supaya mereka ini tidak ada hak dan mereka harus akur kepada keputusan parti. Jadi saya rasa yang ditato ni sebenarnya Muhyiddin. Betul tak? Sebab kerana kalau dalam keadaan macam ni, Shen, kita sekarang ni meletakkan keputusan ni kepada mahkamah. Mahkamah akan tentukan. Tapi, belum mahkamah dah tentukan, apa pula rakyat melihat apabila ada parti-parti politik yang dah mula umum nak bertanding kat 6 kawasan. Itu pertama. Kedua, apa pula perasaan 6 orang tadi yang menyokong Anwar? Kerana kerusi mereka ni, kalau mahkamah katakan kerusi ni perlu dikosongkan, terpaksa ada PRK. Dan bila PRK, kos lagi. Macam mana, Shan? Bang, sebenarnya saya menganalisis bijaknya PMX mendapat sokongan daripada 6 kawasan yang beralih sokongan ini. Kita analisis dengan tepat setiap kawasan keputusan pilihan raya yang ke-15. So untuk pendengar-pendengar Cakap Hub, rajin-rajin untuk subscribe pada Telegram, sebab nanti saya akan hantar data ini kepada kalian untuk kalian rujuklah data ini bersama-sama. Data ini sebenarnya adalah menunjukkan, bang, dalam 6 kawasan ini, 5 daripada 6 kawasan, kalau kita ambil berdasarkan data pilihan raya yang ke-15 itu, maksudnya, bang, kalau 1 lawan 1, undi BN dengan PH bergabung, dia akan mengalahkan PBBM 5-1. Hanya jeli sahaja yang PBBM akan menang. Contoh macam Tanjung Karang, Labuan, Bukit Gantang, okey, dan beberapa tempat yang saya akan hantar dekat Telegram. 5 tempat tu, bang, kalau undi BN campur dengan undi PH, one on one lawan bersatu akan kalah 5-1. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya pula, bang, kita dari segi ke-6 dalam kawasan itu, kebetulan yang datang dekat posisi nombor 2 adalah Barisan Nasional. Yang ketiga baru Pakatan Harapan. So kalau ikut tradisi lama perbincangan untuk bertanding, so memangnya mereka akan mendahului mereka yang berada di posisi yang kedua. So maksudnya apabila Ahmad Maslan meminta UMNO untuk bersedia mewujudkan forum ni 6 kawasan ini, dan juga Presiden UMNO Dato' Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan BN sedia untuk bertanding, sebenarnya ada juga rasional dia, bang, sebab daripada 6 kawasan ni yang dapat dekat kedudukan kedua adalah BN, ketiga baru Pakatan Harapan. Tapi Shen, Ahmad Mazlan, Datuk Seri Ahmad Mazlan, dia dah umum dah nak buat forum. Tapi forum pun forum jugalah. Yang saya nampak kelemahan UMNO yang hakikat perlu diterima ialah naratif kerajaan perpaduan UMNO bersama DAP ni tak turun ke akar umbi. Tidak ada penjelasan, tidak ada pemahaman. Adakah orang akar umbi ni masih boleh menerima lagi DAP dah berperang berpuluh-puluh tahun? Jadi, kalau atas kertas,
undi PH gabung dengan BN, memang Yes. kerajaan perpaduan ini boleh menang. Betul. Tapi Shen, yang isu DAP ni, isu DAP ni sebenarnya akar umbi masih lagi tak faham. Sebab itu tambah-tambah pula yang terbaru ni, apabila isu bak kutih dijadikan antara makanan tradisi Malaysia ni, sampai ada isu mengatakan bak kutih ni makanan pendatang dan sebagainya. Jadi adakah sebenarnya Tiong King Sing ini adalah orang yang bukan sewajarnya untuk bercakap tentang bak kutih ni, walaupun dia Menteri Pelancongan, Shen, menyebabkan orang Melayu marah? Yang pertama bang, Tiong King Sing ni daripada GPS, dia bukannya daripada DAP. Cuma saya rasa sedikit kelakar lah daripada TikTok tu. Cyber Troopers PN cuba menipu penyokong mereka, kata ini agenda DAP, ini menteri DAP, sedangkan dia menteri daripada Sarawak, daripada GPS. Itu yang pertama. Bijak. Yang kedua, kita kalau lihat dari segi warisan makanan ini, setakat ini dia ada yang diwatakan oleh Jabatan Warisan Negara 238 makanan setakat ini bang. Untuk tahun ini di bawah Tiong King Sing ada 10 makanan. Okey. Salah satu daripada ini ada isu bak kutih yang kini viralkan ataupun cuba dipolitikkan oleh pihak tertentu. Cuma bang, mereka tak faham pun perkataan bak kutih. Perkataan bak kutih ini sebenarnya bahasa Hokkien, bukan Mandarin pun. Okay. Itu yang pertama. Semantik bak, apa maksud bak bang? Bak bukannya babi bang. Bak maksudnya daging, meat. Okay. So kalau babi dia orang panggil tebak dalam Hokkien. Kalau ayam dia panggil kuih bak. Kalau ikan dia panggil hebak. Bak maksudnya daging lah. Ya. So bak tu dia boleh pelbagai jenis, daging. Tak semestinya babi, itu yang pertama. Ataupun kinze. Kut tu tulang dan te tu adalah te. So itu kita perlu faham dulu. Yang kedua bang, bak kutih dalam isu ini dia bukannya semestinya babi. Sebab bak kutih resepi dia adalah sebenarnya adalah sesuatu yang halal. Bukan bak kutih babi tu halal. Maksudnya dalam resepi tu dia memang herba. So kalau yang ayam disembelih halal, daging tu dia halal lah sebab dia memang herba. It's a herbal soup. Okay. Dan yang ketiga, kita merujuk kepada sejarah bak kutih bang. Sejarah bak kutih dia bukannya makanan pendatang. Sebab kalau makanan pendatang, dia perlu datang daripada China. Bak kutih ini tak wujud di negara China sampai hari ini bang. Sejarahnya dia diwujudkan di Bandar Klang pada tahun 1940-an. Okay. Diwujudkan oleh, memang pun pendatang datang daripada China ke Malaysia, tapi dia tak bawa makanan itu dari situ ke sini. Macam losang wujud kat Malaysia, dia bukan wujud kat China. Yes. Okay, so bila datang sini mereka mewujudkan makanan bak kutih di Klang, masyarakat Cina Hokkien pada ketika itu 1940 plus lah. Okay. Dan isu ini sebenarnya bukan isu perkauman bang, ni isu warisan negara. Sebab Singapura 2-3 tahun lepas mereka mencop bak kutih milik mereka. Sedangkan bak kutih hanya wujud di Singapura pada tahun 1960-an. Samalah macam nasi ayam, nasi lemak pun mereka dah kata hak mereka. Betul. Okay. So dalam isu ini bang, dia tak ada isu perkauman ke halal ke haram, sebab dia resepi sup herba yang memang bukan datang daripada China pun. Diwujudkan oleh masyarakat Malaysia sendiri ataupun pendatang Cina, nenek moyang kita pada tahun 1940-an daripada Klang. So memang makanan ini diwatakan mengikut tempat. Tempatnya di Klang. Klang tu memang negara Malaysia lah. Dan daripada 10 makanan yang diwatakan, ada 9 lagi. Dia ada daripada, yang dipilih ada daripada Sarawak, daripada Sabah, Mi Kolok dan sebagainya. Dia daripada asal-usul Bugis. Saya tengok hari tu, yang daripada asal-usul Sabah, Sarawak, ada Bugis, ada Jawa, ada Pahang, ada Kedah, ada pelbagai negeri, pelbagai bilang bangsa bang. Okay. Dan isu ini adalah berkaitan tentang hipokrasi. PAS mempolitikkan isu ini. Sedangkan bak kutih itu, dia bukan, tak semestinya babi. Sebab dia, bak tu daging, saya kata. Dia daging, is meat. Okay? Sesuatu yang orang kata resepi herba tu. Cuma, kalau kita nak berbicara tentang haram dan halal, bagaimana pula dengan PAS sudah berpuluh-puluh dekad sejak pemerintahan Nik Aziz, mereka senantiasa mempromosikan mereka adalah Islam yang sebenar, Islam yang bertolak ansur, Islam yang menjaga keharmonian. Orang Cina tidak diabaikan hak mereka. Sebab itu penjualan kinze ataupun babi memang dibenarkan di negeri Kelantan. Bahkan dekat-dekat pasar-pasar Melayu, kalau pergi Kelantan hari ini, sini jual babi, sebelah jual daging. Tak ada masalah. Ini yang dipromosikan oleh PAS sendiri. Dan 3 hari lepas, Surat Khabar Cina Sincu
mengeluarkan satu artikel juga, ramai senarai pemimpin PAS yang juga pernah mempromosikan bak kutih adalah sesuatu yang halal. Bukannya bak kutih Kinzi halal. Dia kata memang ada cik kutih, ada seafood kutih. So, apabila pemimpin PAS cuba untuk menjadi madani, untuk menjadi bertolak ansur, PAS for all itu, mereka promosikan kepada masyarakat bukan Cina. Tapi apabila benda ini kebetulan berlaku dalam zaman kerajaan Madani, seorang menteri GPS yang mewatakkan makanan ini, mereka cuba mempolitikkan hara dan haram. Itu hipokrasinya, bang. Maksudnya ini adalah satu persepsi, Shen. Macam saya pun orang Melayu, saya ingat bak kutih ni memang khinzir saja. Oh, rupanya dia ada pelbagai jenis lah. Daging boleh, ayam pun boleh, dan dia adalah makanan Malaysia. Sebab sumber dia adalah resepi herbal. So kemudian letak ikan pun boleh, ayam boleh, seafood boleh, apa up to you. Sebab punca dia memang herbal soup je itu. Kalau macam tu, apa salahnya untuk dia ada antara makanan warisan Malaysia? Tak ada salah pun. Kita adalah bangsa Malaysia. Tu yang jelasnya. Cuma itu saya cakap, bila yang bercakap ini sebenarnya bukan DAP pun, dia adalah GPS daripada Sarawak. Banyak kontroversi yang dibuat. Misalnya pergaduhan isu dengan Dr. Akmal kata pemuda UMNO. Itu pertama. Kedua, yang terbaru ni, beliau sebagai Menteri Pelancongan menurunkan jawatan Datuk Amar, iaitu Ketua Pengarah Tourism Pelancongan. Jadi apa sebenarnya isunya, Shen? Isu ini pula sekali lagi cuba dimanipulasikan oleh pihak Perikatan Nasional. Mereka konon ni cuba sekali lagi menenduh DAP menghina penjawat awam, DAP memecah penjawat awam sesuka hati. Sebenarnya isu ini kita perlu tahu, bang, Tourism Malaysia itu adalah badan berkanun. Dia tidak termaktub dalam Akta 132 tentang penjawat awam. Sebab apabila setiap kali macam tu Perdana Menteri Anwar bagi bonus ke kenaikan gaji penjawat awam, dia tidak terlibat dalam badan berkanun. Apa maksud badan berkanun? Contoh macam Felda, tabung haji. Ini adalah Tourism Malaysia. Mereka terikat dengan akta yang ada dalam Akta Tourism Malaysia sendiri. So dalam Akta Tourism Malaysia sendiri, Menteri Pelancongan itu memang ada hak untuk memecat, melantik ketua pengarah ataupun menurunkan pangkat Datuk Amar ini. Dia turunkan dia daripada ketua pengarah kepada timbalan ketua pengarah. Isu ini berbangkit adalah berkaitan tentang KPI. Sebab dalam Akta SPRMM ini, dalam Tourism Malaysia ini, menteri ada kuasa untuk memberi KPI kepada ketua pengarah. So, menurut penjelasan Tiong King Sing, pada tahun lepas, dia memberi satu KPI untuk membawa 5 juta pelancong dari luar negara ke negara Malaysia. So, Datuk Amar ini, dia sendiri mengatakan 5 juta itu tak boleh, bos. Kenapa? Dia kata yang realistik ni 3 juta, saya boleh capai. Tapi akhirnya tak capai 3 juta. Dia sendiri yang kata kepada bos, saya tak boleh 5, saya boleh 3 juta boleh bawa. Akhirnya dia mencapai 1.5 juta je pendatang daripada pelancong daripada negara China. So KPI dia memang jauh tersasar dan tidak silap apabila dia diturunkan pangkat. Dan yang paling penting, dia bukan penjawat awam sebab dia badan berkanun macam Felda, Kelabur SP, Tabung Haji. Kita jangan masuk perangkap Perikatan Nasional. Semua benda mereka nak main sentimen 3R. Ya, jelas. Cuma Shen, bila cakap tentang pelancongan ni, saya ada terbaca satu ni posting di Facebook. Bila harga ringgit turun kepada 4.76, 4.78 ini, mereka galakkan jangan melancong ke luar negara. Misalnya di kalangan negara-negara yang duit mereka ni lebih tinggi, seperti dolar, seperti pound, tapi melanconglah ke dalam negara. Saya ni bukan apa, saya bukan bias sebab saya orang Melaka. Saya melihat dalam keadaan ringgit sedang merudum pada ketika ini, betul apa yang dicakap oleh penulis di Facebook ini bahawa kita kena melancong dekat dalam negara. Tapi di mana tempat kita nak melancong? Saya nak ceritakan sini ialah apa yang kerajaan negeri Melaka buat di bawah Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Raouk, bila membuat Tahun Melawat Melaka. Begitu hebat sekali sambutan dia. Dia bagi percuma kepada semua pengunjung-pengunjung dan pelancong-pelancong di dalam Malaysia. Nak pergi masuk zoo percuma, nak naik kapal percuma, nak masuk muzium percuma, nak masuk taman tema air percuma, nak masuk tempat berlampu lilak-lilak, semua percuma, Shen. Bayangkan pada hari itu 4 km orang beratur kat Melaka dan nak masuk tol tu pun sendiri dekat 12 km ni. Orang nak daripada Tol Aircrew nak pergi ke Bandar Melaka. Jadi saya lihat bakat untuk membangunkan pelancongan ni kadang-kadang tak perlu pada Menteri Pelancongan, kan? Sebenarnya kadang-kadang apabila seorang tu ketua menteri, dia boleh bangunkan, dia boleh boostkan pelancongan dekat satu negeri tu sekelip mata aja. Sebab tu saya cakap, apa cerita dengan Sanusi ni tadi dekat Kedah?
Dekat Kedah cerita dia, orang boleh buat konsert, tiba-tiba Sanusi melancong dekat Belgium. Sedangkan konsert itu adalah malam nisfu Syakban. Ni contoh antara menteri besar, ketua menteri yang boleh katakan cakap macam mana buat, tak ada. Jadi Shan, bila cerita dekat Melaka ni tadi, saya nak promosi dah sikit kepada orang Malaysia. Kalau nak melancong, nak jimat duit, sekarang ni free tu dah habis lah. Tapi banyak kawasan-kawasan yang begitu hebat adalah di Melaka. Turunlah di Melaka, memang rasa lain sekarang. Sebab misalnya di Freeport, di Formosa tu, ada satu kapal terbang yang dibawa. Di situ, dalam tu ada shopping coach dalam kapal terbang. Nak rasa shopping dalam kapal terbang pun boleh ada. Jadi kepada orang luar sana, daripada Kedah, Kelantan ke apa, bolehlah datang ke Melaka untuk support. Memang saya puji pendekatan Ketua Menteri ini adalah sesuatu yang luar biasa. Berbicara tentang konsert tadi abang, saya rasa kita perlu tahu bang, beberapa hari lepas negara Singapura mereka berjaya membawa Taylor Swift masuk. Dan daripada kajian yang ditunjukkan, Taylor Swift berjaya membawa masuk, dan melalui konsert dia aja, dia membawa masuk tourism receipt. Maksudnya ramai lagi pelancong-pelancong luas sengaja untuk turun ke negara Singapura just to visit that concert tu, membawa nilai receipt 1.7 bilion dalam tourism. Okey, tapi benda-benda ini susah dia berlaku di negara Malaysia bang. Sebab Perikatan Nasional ni selalu 3R, selalu hipokrasi. Zaman mereka berkonsert boleh. Zaman kerajaan Madani berkonsert mereka kata haram. Tapi kalau konsert dekat Kedah Sanusi tu halal pula bang. So isu ini yang menyebabkan negara kita suka berkembang. Apabila kita selalu nak membawa artis daripada luar negara datang ke sini, mereka akan buat kacau. Jadikan isu sampai artis pun rasa kurang selesa. Ini aja ulasan saya bang. Tapi Shan, apa pun kalau kita tengok dalam kita pada hari ini, ada yang berkonsert, ada boost daripada aspek sektor pelancongan ya. Satu program yang sebenarnya kita tak boleh lupakan, iaitu Kongres Ekonomi Bumiputra, Shan. Ini lebih penting daripada konsert. Ini lebih penting daripada pelancongan kerana ia adalah tentang survival ekonomi Bumiputra. Jadi Shan, PM umumkan 8 isbat, antaranya RM1 bilion untuk ekonomi Bumiputra, 100 juta untuk buat ekonomi unit rumah mampu milik, dan banyak lagi. Saya tengok ada 8 isbat itu. Tapi Shan, sejauh mana ia akan menjadi kesan booster kepada ekonomi orang Melayu dan Bumiputra? Shan rasa? Secara jujurnya bukan saya menentang PMX ataupun Kongres Melayu Bumiputra. Cuma saya menentang segala strategi mereka bang. Sebab strategi mereka sejak 30-40 tahun tidak pernah berubah. Mereka hanya asyik memfokuskan kepada berapa jumlah orang Melayu yang kaya berbanding untuk menghapuskan kemiskinan orang Melayu. Sebab itu bang, sejak zaman DEB dilaksanakan sampai hari ini, sudah 1.7 trilion diperuntukkan kepada agenda Bumiputra ini bang. Tapi kemanakah kejayaan dan hasil mereka bang? Sebab fokus mereka daripada atas kepada bawah, bukan bawah kepada atas. Saya bagi banyak contoh bang. Mereka, contoh macam tadi abang katakan, mereka nak bagi 1 bilion, 100 juta untuk mewujudkan lebih banyak lagi usahawan bang. Masalahnya bang, usahawan ini bukan sesuatu yang boleh dicipta. Dia kena dilahirkan. Sebab itu mereka terlalu fokus kepada perkara ini yang akhirnya menyebabkan banyak grantpreneur, bukan entrepreneur. Orang yang bersaing untuk mendapatkan geran saja. Sebab itu bisnes mereka tak boleh berkembang. Dan fokus mereka pula selalu macam sekarang, 1 bilion supaya boleh mewujudkan lebih banyak usahawan. Sebenarnya Melayu tak perlu wujudkan lebih banyak usahawan bang. Sebab dalam PKS sendiri, Small Medium Enterprise, sudah memiliki hampir 1 juta syarikat Bumiputra tu. So usahawan sedia ada yang perlu dibantu. Dia perlu ada satu jawatan kawasan khas untuk mengkaji apakah bantuan yang diperlukan oleh 1 juta usahawan Melayu yang kini sedang membuat bisnes. Bukanlah selalu sekarang nak fikir kepada lebih banyak daripada usahawan. You have to rescue yang bahagian ni dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia selalu macam top down tau bang. Dia bukan dari bawah ke atas. Bawah ke atas maksudnya melalui pendidikan, kemahiran, persekitaran, budaya, mentaliti. Dia tidak. Berapa jumlah yang saya bagi kamu. Sebab itu, daripada 96 syarikat yang disenaraikan di Bursa Saham 2-3 tahun lepas, hanya 1 syarikat
Bumiputra je yang disenaraikan dalam KISC, Bursa Saham Malaysia. Sebab mereka dah ada government fund, mereka tak perlu mencari public fund lagi melalui saham. So benda ini yang menggagalkan sebenarnya perkembangan orang Melayu bang. Dan sebenarnya kerajaan juga ataupun selama ini mereka salah anggap usahawan equals kepada kaya. Mereka tidak bersifat futuristic. Saya bagi abang beberapa contoh. Zaman perang dulu, yang kaya siapa? Mereka yang boleh menjadi askar. Usahawan tak kaya. Betul. Zaman revolusi perindustrian, siapa yang kaya? Orang yang belajar tinggi-tinggi boleh kerja dekat GLC. Zaman 80-an, 90-an, yang kaya ataupun selesa adalah golongan penjawat awam sebab lebih secure. Okey. Adakah masa depan merupakan masa depan usahawan lagi? Kita belum tentu lagi bang. Okey. Saya bagi contoh. Dulu kita suka mengikut arus. Mereka kata, oh sekarang kena buat coding. So semua orang kena belajar coding. Tapi bagaimana 5 sampai 10 tahun dari sekarang, coding dah tak dapat digunakan lagi sebab ada AI. Betul. So rancangan mereka selalu bersifat sementara. Dia tidak bersifat futuristic untuk menyediakan bangsa Melayu ke arah perkembangan yang jauh lebih baik. Dan mereka selalu memiliki satu salah tanggapan. Orang Cina nak menjadi usahawan sebab mereka nak jadi kaya. Bang, tidak. Kita perlu mengaji sejarah. Sejarahnya dulu sampai sekarang sama je. Orang Cina, mereka memiliki satu persekitaran ataupun satu keadaan yang mereka terpaksa menjadi usahawan. Sebab zaman orang dulu tak belajar tinggi. Mereka nak masuk kerja dengan government tak boleh, tak ada SPM. Mereka nak kerja swasta pun tak boleh. Terpaksa mereka jadi usahawan demi untuk survival hidup. So usahawan-usahawan yang berjaya sebenarnya bukan daripada situasi yang dimanjakan, tapi dari situasi keterdesakan. Semua bos-bos besar Cina dulu memang bang, bukan sebab mereka dilahirkan untuk jadi usahawan. Sebab persekitaran yang demi survival tu. Dalam persekitaran yang dimanjakan bang, dia akan menjadi usahawan yang manja. Dia bukan usahawan yang survival of the fittest. So dasar-dasar kerajaan dulu sampai sekarang adalah untuk memanjakan usahawan Melayu. Akhirnya apabila usahawan Melayu gagal mencapai angka yang mereka hendak, maka mereka mula gelabah dan sebagainya. Dan dari dulu bang, mereka asyik fokus kepada equity aja. Berapa beratus kekayaan Melayu, berapa Melayu adalah jutawan, berapa Melayu ada equity 18% 90% dan sebagainya. Tapi mereka tak fikir benda asas dan fundamental. Berapakah simpanan orang Melayu? Sebab sekarang simpanan orang Melayu dalam KLSP jauh lebih rendah daripada bukan Melayu. Mereka fikir tentang benda-benda yang terlalu grand, ke atas, bukan kat bawah. Menghapuskan kemiskinan, bagi pendidikan, mencipta budaya, mencipta situasi. So saya rasa benda ini kalau mereka tidak ubah pendekatan mereka, selama-lamanya amat sukar untuk bangsa Melayu betul-betul boleh mencapai matlamat yang hendak dicapai oleh Kongres Bumiputra Melayu. Apa pula pandangan abang? Jujur Shen, saya sependapat dengan Shen, tapi saya lebih tak berpuas hati apabila saya ni datang daripada kawasan pedalaman, kawasan orang kampung. Jadi bila saya tengok secara langsung itu, jadi bila tahun lepas PRU, pemimpin masuk kampung, BN ke, PKR ke, Amanah ke, semua ni masuk kampung, suruh budak-budak muda ni pasang bendera. Satu pasang bendera kadang-kadang bagi RM2, RM3. Satu malam bawa balik ke rumah dapat RM10, ada yang RM20. Budak-budak muda ni ada yang mak rempit, ada yang tak ada kerja. Ni budak-budak muda yang Melayu di kampung ni tadi. Mereka ni lah nak time konvoi, upah dia orang. Bila time nak angkat bendera, nak pergi penamaan calon, bawa dia orang. Bila pergi nak menyokong calon, nak pergi mengundi, dia orang lah akan digunakan. Dia orang ni. Tapi bila kemarin, bila Kongres Ekonomi Bumiputra tu, satu pun tak cerita pasal dia orang. Jangan dia orang cerita tentang satu je, boleh dikatakan ekonomi gig. Tapi dekat kampung, mana ada budak-budak ni bawa Grab? Bawa Grab ni semuanya di bandar. Betul tak Shen? Jadi mereka di kampung ni tak dihiraukan. Apa nasib mereka? Mereka ni tak boleh masuk SBP. Mereka ni bukannya masuk MRSM. Mereka bukan masuk universiti. Mereka bukan masuk gap mara. Mereka ni penganggur. Inilah yang sepatutnya Kongres Ekonomi Bumiputra fikirkan. Bawahan. Di bawahan ini memang tertinggal. Sebab itu saya cakap sekarang ni, kalau kita nak bercakap golongan pertengahan, Grab di kawasan bandar pula, sepatutnya
Saya tak bersetuju apabila Grab ini, kerajaan kita ini, Kongres itu mencadangkan untuk future ataupun masa depan kepada pekerja-pekerja Grab. Misalnya nak potong WSP, nak bagi sok-sok. Betul. Tapi kita perlu letakkan Grab ini adalah kerja sementara mereka sebelum mereka dapat kerja yang tetap. Saya tengok dalam Kongres Ekonomi Bumi Putra ni seolah-olah nak bagi orang Melayu kerja sampai bila-bila sampai ketua bawa Grab. Ini apa cerita? Ini bukan satu kongres yang betul-betul nak mengangkat martabat Melayu, saya rasa, Shan. Sebab itu, Shan, kalau kita fikir balik, satu perkara yang mereka salah faham juga ialah tentang pendidikan. Orang Melayu tak minat masuk universiti. Hari ni orang kaya tak masuk universiti pun boleh kaya. Jadi influencer pun boleh kaya. Jadi pempengaruh pun boleh kaya. Kanak-kanak yang popular pun dekat dalam YouTube pun boleh kaya. Dan berapa peratus saja mereka cemerlang SPM nak masuk universiti. Ramai ni orang Melayu tak masuk universiti sekarang. Jadi mereka ni sebenarnya minat berniaga. Mereka ni berminat dalam bisnes-bisnes bentuk baru. Mereka tidak pun dibincangkan dalam Kongres Ekonomi Bumi Putra. Yang paling saya sedih, Shen, apabila kalau anda semua datang ke Bangi. Beberapa tahun yang lepas, Bangi ni, di Bandar Baru Bangi ni boleh dikatakan sebagai syurga pakaian Melayu Muslim. Tudungnya, jubahnya, abayanya, kainnya, baju Melayunya, baju kurungnya, semua datanglah ke Bangi. Tapi sekarang, Shen, dekat Bandar Baru Bangi ni, Seksyen 9 ni, banyak kedai-kedai Melayu yang tutup, tak dapat nak survive. Jadi, kenapa Kongres ni tak bincangkan tentang perkara-perkara macam ni? Kita hanya bercerita tentang mereka yang bankrupt. Tapi kita tak bercerita tentang syarikat-syarikat Melayu yang gulung tikar. Apa yang kita boleh bantu? Jadi saya melihat banyak syarikat-syarikat tudung, penggulung tikar, produk-produk Melayu, pusat urutnya, banyak yang tutup ni saya tengok. Jadi itulah yang sepatutnya Kongres Ekonomi Bumi Putra ini bincangkan. Jadi kadang-kadang apabila tetamu tu semua kita panggil terlampau tinggi. Bila tetamu dan panel tu terlampau tinggi, dia tak bincang perkara-perkara di bawah. Sebab itu sepatutnya semua kluster ni kena jemput, Shen. Semua NGO kan. Semua NGO, semua orang yang terkait dalam bidang perniagaan ni perlu. Jadi akhirnya saya melihat apabila Kongres Ekonomi Bumi Putra ini, orang Melayu ni asyik banyak berbincang. Buatnya tak ada. Mereka agenda mereka dari dulu sama aja. Nak memperkayakan beberapa kerat. Yang 1 bilion ni, 1 juta ni, akhirnya berapa orang ni je dapat. Dia bukan yang kat bawahan tu, bang. Betul, itulah perkara ni akhirnya kadang-kadang berulang dan akhirnya sebenarnya, Shen, yang ruginya adalah bangsa kami sendiri, iaitu bangsa Melayu. Sebab itu abang kata betul. Banyak lagi usahawan Melayu yang sedia ada tengah struggle, kerajaan tak ada cadangan untuk bantu. Asyik fikir idea-idea grand-grand. Nak melebihkan lagi banyak usahawan, mencipta lagi usahawan. Bantu yang sedia ada dulu. Betul. Memperkukuh yang 1 juta, yang SME ni naik kepada lebih tinggi dulu. Sebab apabila yang SME ni boleh naik lebih tinggi, secara automatik mereka akan menjadi idola ataupun pemanggil kepada generasi baru untuk menjadi usahawan. Setuju? That's why I said usahawan ini dia mesti dilahirkan, bukan dia dicipta. Dia bukan top down. Setuju, Shen. Setuju kan, bang? Kepada peminat-peminat Cakap Hub, saya nak tarik perhatian Shen sekali bahawa kalau kita perasan dalam minggu ini YB Senator Menteri Dalam Negeri ada mengumumkan bahawa kerajaan setuju secara konsepnya untuk melaksanakan tahanan dalam rumah kepada banduan. Ini adalah sesuatu yang baru. Kalau kita ikut kepada perintah dan konsep ini, sebenarnya telah lama dibuat di luar negara, seperti di Hong Kong, seperti di US, seperti di UK, khususnya kepada golongan-golongan yang tertentu. Jadi apabila Malaysia secara konseptualnya sudah bersetuju tentang konsep ini, saya rasa ini sudah tiba masanya kita mencadangkan ataupun kita berikan keistimewaan tahanan dekat rumah ini kepada Perdana Menteri kita, bekas Perdana Menteri ini, Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib yang sedang berada berapa kilometer saja daripada tempat kita ini di Kajang, di penjara Kajang. Saya kira daripada penjara di Kajang, kita boleh kenakan satu tahanan di rumah kepada Datuk Seri Najib kerana faktor usianya, faktor penyakitnya dan juga faktor tekanan yang beliau alami.
Kerana daripada aspek keadilan, beliau dijatuhkan hukuman Shan, ya. Kalau kita perasan, tanpa puzzle itu lengkap dan cukup. Kita sampai hari ni kita tak dapat tangkap Jolo. Apa cerita Jolo? Tiba-tiba kita boleh tangkap seorang Perdana Menteri yang didakwa atas pendakwaan terpilih dan akhirnya disumbat di dalam penjara Kajang. Dan pada ketika ini pun kerajaan dah ada konsep tahanan dalam rumah ini sangat cocok sebenarnya kalau kita beri keistimewaan kepada Datuk Seri Najib. Saya dengar cerita apabila Datuk Seri Najib sering muncul di mahkamah. Kadang-kadang masalah perut, masalah sakit, kadang ada muntah, kadang-kadang ubat darah tinggi dia sendiri pun tak kena. Jadi benda ini semua sebenarnya adalah sebagai satu alasan yang rasional untuk kita berikan keistimewaan kepada konsep tahanan rumah ini kepada Datuk Seri Najib. Sebenarnya bukan sahaja kepada Datuk Seri Najib. Kita kena tahu sebab lepas ini akan ada banyak lagi tetamu-tetamu baru yang akan berada dalam kamar-kamar rahsia ini. Jadi, kita buat. Pembangkang juga boleh menyokong perkara ini. Kalau mereka menyokong perkara ini, sebenarnya mereka juga menyokong keselamatan dan survival mereka pada masa akan datang. Jadi, Shan, saya sempatlah baca berita ini semua. Jadi, saya doakan dalam sujud saya, dalam solat tahajud saya, insya-Allah Datuk Seri Najib ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebab beliau juga sudah berusia, Shan. So bila kita cerita orang usia sakit ni semua, Shan, soalan yang saya nak tanya tentang isu IJN, Shan. Isu IJN, Institut Jantung Negara, apabila pergolakan krisis komunikasi antara Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil dengan Tan Sri Rafidah Aziz yang memperjuangkan isu staf kaki tangan kerajaan dikeluarkan daripada IJN. Atas status IJN itu sudah pun menjadi korporat dan juga swasta. Apa cerita, Shan? Yang pertama, saya tak setujulah kalau Tan Sri Rafidah Aziz dia memperjuangkan isu pesara pencen pejabat awam tu perlu mendapatkan rawatan di IJN, di Facebook-nya, di blog akses. Okey. Sebab negara Malaysia ini demokrasi dengan media, kebebasan bersuara kita tidak seharusnya disekat seperti zaman Mahathir dulu. Benda bahagian ini saya kurang bersetuju. So, tapi menurut Fahmi Fadzil bukan dia yang blok. Itu bahagian lain. Cuma yang saya lebih berminat adalah bahagian di mana penyokong-penyokong Perikatan Nasional cuba lagi sekali menipu rakyat Malaysia. Kononnya menuju kerajaan Madani ini zalim kerana membatalkan servis perkhidmatan perubatan kepada penjawat awam dan sebagainya. Bang, isu ini berbangkit, abang, apabila dilaporkan oleh Code Blue, sebuah media kesihatan negara Malaysia, apabila ada seorang penjawat awam, seorang aja setakat ni yang dilaporkan, dia discharge, maksudnya dilepaskanlah oleh IJN kepada hospital-hospital lain. Maksudnya isu ni bang macam ni sekarang bang. IJN ini dia tidak membatalkan perubatannya kepada penjawat awam sedia ada. Okey. IJN ini sebenarnya adalah sebuah hospital swasta yang dimiliki oleh MOF. Untuk hospital kerajaan dia ada hospital-hospital lain. Untuk masalah kardio dan jantung dia ada lagi 10 hospital. So maksudnya kerajaan tidak membatalkan perubatan kepada pesara-pesara kerajaan di mana ada lagi 10 hospital yang mereka boleh lawat. Itu yang pertama. Yang kedua, isu yang discharge itu bang adalah kepada mereka yang sudah stabil. So apabila sudah stabil, IJN akan discharge kepada 10 hospital jantung ini. Okey. Dan apabila 10 hospital jantung ini pula apabila memiliki kes-kes yang mereka terdapat selesaikan dan sebagainya ataupun memiliki yang satu isu di mana mereka memerlukan kepakaran IJN, mereka akan rujuk mereka kepada IJN. So isu yang berbangkit sebenarnya adalah IJN discharge mereka yang sudah stabil tapi dimanipulasikan sebagai kerajaan sudah membatalkan perkhidmatan IJN kepada pesara awam. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah rasional IJN discharge ini ada baiknya bang? Sebab dia sekarang dah terlalu sesak. So apabila dah stabil, kembali kepada hospital kerajaan 10 tu yang terpilih itu secara biasa, supaya ada kekosongan ini orang baru boleh masuk. Kalau tak discharge nanti bang dia sesak. Perkhidmatan dia, berkualiti dia, perawatan dia akan mengakibatkan orang yang lebih memerlukan. Ini aja sebenarnya isunya. Tapi rumusannya mudah. IJN ataupun kerajaan tidak membatalkan kos perubatan
kepada pesara, jangan percaya kepada isu yang dimanipulasikan oleh Perikatan Nasional. Ada lagi 10 hospital yang berkaitan dengan jantung, dan 10 hospital ini pula apabila mereka memiliki satu situasi di mana mereka perlu merujuk mana-mana pesakit itu kepada IJN, baru IJN akan mengambil. Macam tu je prosedur dia, bang. Itulah saya pun tengok juga Khairi Jamaluddin ni, dia adalah bekas Menteri Kesihatan. Dia juga menyokong tindakan tu kerana apabila IJN dia nak keluarkan ni, mesti dia punya risiko tu telah pun diturunkan. Jadi itulah kali pertama juga tengok, bukan kali pertama lah, KJ ni pun tak bias. Dia pun menyokong apa sebenarnya tindakan kerajaan. Maksudnya KJ cakap benar. Apa yang bagus dia kata bagus, apa yang tak bagus dia kata tak bagus. Jadi saya pun tengok ulasan ini. Jadi saya harap kepada semua pendengar, jangan mudah terpedaya, jangan mudah termakan dengan pemanipulasian media. Kerana sebenarnya kerajaan kita ni adalah sebuah kerajaan madani, kerajaan yang bertamadun untuk membantu rakyat Malaysia. Okey Shan, minggu lepas Dewan Rakyat kita, sidang parlimen kita telah pun dibuka oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dalam titah Yang di-Pertuan Agong ini di Dewan Rakyat ada menyatakan bahawa tentang satu kenyataan yang begitu keras yang dianggap oleh pembangkang adalah satu tidak wajar apabila jangan ganggu gugat kerajaan sedia ada dan jangan sentuh isu 3R. Jadi klausa dalam titah Yang di-Pertuan Agong ini telah menyebabkan pembangkang melenting. Sehingga mereka rasa tak berpuas hati, demokrasi tidak ada. Jadi apa sebenarnya pandangan Shan? Pandangan saya, bang, titah Yang di-Pertuan Agong ini kita perlu, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu junjung. Apatah lagi Parti Perikatan Nasional yang berpaksikan kepada Raja Melayu dan sebagainya, bang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini juga berbicara tentang kisah-kisah lama, episod-episod lama yang abang pernah ceritakan. Sebelum lagi Sultan Johor yang kini menjadi YDPA tu, setelah dia menjadi YDPA, tiang gol untuk PN menjaringkan gol sudah tutup. Okey, mereka tidak lagi dibenarkan untuk mengganggu gugat kerajaan. Tapi yang paling penting, bang, bukan disebabkan titah Agong ke Agong tak bertitah. Kalau sekalipun Agong tidak bertitah, Perikatan Nasional sampailah pihak yang ke-16, mereka tidak ada numbers. So dari segi demokrasinya, mereka sendiri pun tidak cukup jumlah. Bagaimana mereka hendak mempertikaikan titah Yang di-Pertuan Agong? Tiap-tiap hari kata hendak menggugat ataupun mengulingkan kerajaan, tapi tiap-tiap hari, semakin ramai ahli parlimen mereka yang beralih sokongan kepada PMX. Itu perbezaannya amat ketara, bang. Dan Yang di-Pertuan Agong juga, selain itu dari segi 3A, amaran kepada mereka, dan kita dapat lihat rintitan, bang, bukan sahaja daripada YDPA, tapi kita dapat lihat, bang, Sultan Perak, Sultan Selangor, Sultan Pahang, yang sekarang YDPA pun, mereka sudah mengeluarkan banyak kenyataan yang sebenarnya memberi amaran ataupun body language yang perlu dibaca oleh pihak Perikatan Nasional bahawa pihak istana tidak bersama dengan mereka. Dan pihak istana tidak selesa dengan cara pembawaan politik yang mereka yang terlalu ekstrim. Okey, dan perkara ini pula selalu mereka hendak dijadikan isu politik. Contoh, bang, mereka ni hipokrit. Kalau ngaku HAM, hina Sultan Selangor, mereka bantai. Tapi kalau Hadi Awang ataupun sesiapa dalam Perikatan Nasional sendiri yang mendahaka kepada mana-mana raja pula, mereka pertahankan. So benda ini kita nampak tidak ada konsistenan. Apa pula pandangan abang? Itulah, saya lebih kepada rasa tindakan tersebut adalah tindakan yang melampau. Apabila mereka sebagai ahli parlimen ini, mereka harus membahaskan titah Yang di-Pertuan Agong. Tapi itu adalah hak Yang di-Pertuan Agong kerana Agong ini adalah payung kepada rakyat. Apabila kerajaan berubah, tak stabil, ia sebenarnya mengancam rakyat sendiri. Rakyat memerlukan sebuah kerajaan yang stabil supaya pembangunan dapat diturunkan kepada rakyat. Misalnya, Shen, yang paling saya tak puas hati apabila Tuan Guru Haji Adi boleh pula mempertikaikan kuasa Sultan Selangor. Ini saya rasa ini adalah satu tindakan yang benar-benar tidak bertanggungjawab. Dan persepsi masyarakat hari ini kena faham, ya, Haji Adi ini ulama. Betul. Tetapi apabila kita menyanggah Haji Adi, tidak bermakna sebenarnya kita melawan ulama.
Kerana apabila Haji Adi melawan kepada Sultan, Sultanlah sebenarnya adalah payung dan memegang panji agama Islam. Kita mempertahankan Sultan, kita adalah mempertahankan agama. Ini yang ramai orang tak tahu. Jadi sebenarnya kalau kita mempertahankan Sultan dan kita menentang Haji Adi dan menentang ulama yang di akhir zaman ini, saya rasa itu adalah satu yang tidak salah. Sebab apabila tindakan mereka ini meletakkan bahawa seolah-olah Haji Adi ini above all. Apa Haji Adi cakap ni semua betul. Ini saya kira adalah salah satu tindakan yang tidak betul. Sampai kan apabila PMX dalam parlimen nak ucap tahniah kepada Yang di-Pertuan Agong pun, dia kata tak pernah dibuat oleh mana-mana Perdana Menteri pada hari yang kedua. Sampai mereka ni semua keluar dewan. Ini saya rasa lebih kepada media stunt yang tak ada membawa apa erti apa-apa pun. Sampaikan kereta yang amat bermak Perdana Menteri bawa ke parlimen pada hari pertama, dia ambil gambar curi-curi tunjuk inilah kereta Perdana Menteri yang baru. Sedangkan katanya tolak kereta Mercedes kerajaan. Yang ni kereta Mercedes ni siapa yang bagi? Macam mana Shan cerita dia? Bang, saya nampak simbolik pemberian kereta YDPA Sultan Ibrahim kepada PMX Anwar ini adalah bukan sebarang hadiah. Dia adalah simbolik body language. Anwar adalah Perdana Menteri, bukan sahaja pilihan rakyat, bukan sahaja pilihan dari segi demokrasinya yang memiliki 2/3 wakil rakyat yang memiliki 19 parti komponen yang berbeza, tetapi beliau juga dapat dalam bahasa Inggeris blessing daripada saya sebagai PMX pilihan saya. Wah, betul. Jadi pendek kata, cerita Masjid ni sebenarnya bukan Anwar punya, bukan kerajaan punya, tapi sebenarnya adalah anugerah dan hadiah daripada Yang di-Pertuan Agong kepada Anwar, dan Anwar pakai nombor plate dia tu pun sempena daripada tarikh lahir Sultan Ibrahim. Jadi ini ramai orang tak tahu. Sultan Ibrahim ni dekat Johor bagi kereta pun pada nurse, kepada jururawat pun tuanku bagi. Jadi benda ni tak perlulah nak dipolitikkan, nak menggambarkan Anwar bermewah-mewah. Yang bermewah-mewah dengan Mercedes, yang beli Mercedes, itu Esco Pass di Negeri Kelantan. 4 biji. Itu yang kena tengok betul-betul 4 biji ni tadi. Tapi Shan tengok tak satu satira? Iaitu Cikgu Bat juga dengan Zahid Ma'arif. Shan tengok tak video yang mempertikai dan mengkritik mereka Sultan Johor? Mereka membuat sindiran-sindiran Ya. lah. Apa komen Shan? Saya tak ada komen bang, sebab Cikgu Bat ni sekarang bang, dia bukan saja isu ini, isu sebelum ni yang Istana Negara sendiri membawa laporan polis kepada Cikgu Bat kerana memfitnah Istana Negara. Kononnya ada 3 orang MP berjumpa dengan istana. Istana sendiri bang membawa laporan polis kepada Cikgu Bat sampai hari ini bang. So ini bukan kali pertama dia berbuat demikian. Dan kembali kepada cerita Anwar tadi, saya selit sedikit lawak jenaka, tapi dia benar. Sebab masyarakat Cina dia sangat sensitif kepada nombor. So nombor ni 1158. So maksud 1158, tiap-tiap hari tak boleh bertuah. Yap 4. Itu yang dikisahkan ataupun bertebaran dekat social media Cina lah. Mereka bukannya mempertikaikan Sultan, mereka buat lawak je lah. Number plate 1158, ya 4. Setiap hari tidak bertuah, macam tu je. Mungkinlah. Tu kadang-kadang biasa kalau orang Melayu pula lain Shan. Apa yang nombor tu dia terbalik. Kalau hari ni hari-hari tak bertuah, hari-hari bertuah. Itu lain pula. Macam contoh orang mimpi kita meninggal lah, umur panjang tu. Tu inilah orang cakap masing-masing ada orang cakap bidalan masing-masing. Shan saya ada terbaca dalam satu akhbar Cina menganalisis tentang kedudukan dividen KWSP yang baru diumumkan oleh KWSP. Katanya ada peningkatan tapi tak dapat menyaingi era Muhyiddin 6.0 tersebut. Jadi apa komen Shan? Dia punya komen begini bang, kita kena lihat. Kalau zaman Muhyiddin bang, dia yang paling tinggi 6.5%, tapi dia punya KWSP syariah tu 5 point something percent je. So beza jurang dia adalah antara konvensional dengan syariah adalah 0.45%. Tapi pada zaman Anwar bang, pertama kali dalam sejarah negara Malaysia, kita dapat lihat fund ataupun kadar dividen KWSP syariah itu bang, jurang dia begitu mengecil berbanding dengan konvensional. Sebanyak 0.1% saja. Kerana ini menandakan satu benda je bang. Dalam pentadbiran Anwar, pelaburan yang dia buat
dia lebih mementingkan pelaburan yang berbentuk syariah, berbentuk Islamik, sehingga dapat meningkatkan dana syariah, pelaburan syariah itu jurang dia sampai 0.1% je. Sebab dalam sejarah bang, biasanya konvensional dia akan jauh lebih melebar dari 0.5 hingga 0.1% berbanding dengan syariah. Tapi Anwar dapat kurangkan, memperkasakan syariah sampai 0.1% saja bang. So Anwar lebih memperjuangkan syariah berbanding Muhyiddin. Oh, maksudnya itulah kata, maksudnya Anwar ni dia lebih kepada Islamic centric kerana majoriti pencarum-pencarum KWSP orang Melayu akan memilih konsep syariah kerana dia ada cukai dan dia juga ada bayaran zakat. Jadi lebih mudah kepada pencarum-pencarum KWSP untuk mengira dividen dan keuntungan tersebut. Jadi Muhyiddin ni hanya cakap lah Islamic, tapi pada ketika KWSP tersebut konvensional lebih ditinggikan berbanding syariah. Sebab satu lagi perbezaan dalam konvensional dan syariah ialah syariah dia tak boleh melabur dalam bisnes-bisnes haram. Contoh perjudian, arak dan sebagainya. Dia kena syariah lah bang. Okey. Bercakap tentang Muhyiddin ni kan, dah alang-alang kita bercakap tentang Muhyiddin ni. 2-3 bulan lepas saya dengar Muhyiddin telah pun dibersihkan oleh mahkamah. Muhyiddin sudah bebas daripada sebarang kes. Jadi yang terbaru ni ada pula disabit balik kes. Apa cerita Syam sebenarnya? Cerita ini satu perkataan je bang. Muhyiddin ini bapa penyakau negara. Oh, kenapa pula? Sebab Jana Bibawa itu adalah program macam katakanlah macam tadi Kongres Bumi Putra. Mereka terlalu fokuskan kepada benda-benda grand. Berapa dana untuk Bumi Putra. Contoh dalam Jana Bibawa bang, Wan Saiful dapat 7 juta. Bank account dia bang memang dimasukkan. Muhyiddin dapat 220 atau 230 juta, 230 million. Hush. Okey. Kata untuk orang Melayu, kata demi Bumi Putra. Tapi dia sendiri yang ambil. Tapi bukan saja isu ini bang. Isu ini sebenarnya kes yang dilepaskan. Prosecutor, pihak pendakwa raya, mereka merayu kepada Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan memutuskan akhirnya kes ini ada lagi kes. So maksudnya dia perlu berjalan dan tidak boleh dilepaskan. Tapi persoalannya bang, mengapa kata Muhyiddin ni bapa penyakau negara? Jana Bibawa 230 juta. Spanco 700 juta. Uish. Bank peribadi PBBM 300 juta. Okey. Kos pengiklanan PMO 500 juta. Kalau bertambah-tambah bang, sudah 1.7 bilion dah. Oh, betul juga. So Muhyiddin dengan mudah aja jadi 17 bulan dah sakau 1.7 bilion yang sekarang kita tahu, yang belum kita korek lagi kita tak tahu. 1.7 bilion demi Bumi Putra ke demi diri sendiri, sampaikan anak menantu dia melarikan diri sampai hari ini tidak berani kembali ke negara Malaysia untuk disiasat. Saya tertarik Shan, satu tagline hari ini yang Shan Yuan telah cipta ialah Muhyiddin selama memerintah 17 bulan sakau 1.7 bilion. 17 bulan 1.7 bilion. Dan yang terbaru adalah Wan Saiful Wanjan. Ketika di Dewan Rakyat mengatakan bahawa beliau menerima panggilan telefon untuk menawarkan beliau untuk lompat untuk menyokong Anwar. Juga 1.7 juta. Kenapa mereka ni begitu tertarik dengan angka 1.7? Semua 1.7. Saya rasa dalam kira-kira Perikatan Nasional Duit menyakau dia ni, bertuah dia ni mesti 1.7 dah Shan Itu jangan menjadi satu kelakar juga. Benda ni tak logik. Sebab seperti yang saya katakan baru sebentar tadi. Dalam akaun Wan Saiful yang kini dia di-charge, sebab dia ada 7 juta dalam akaun yang ditransfer daripada Jana Bibawa. Untuk seseorang yang memiliki aset 7 juta, boleh ke dirasuah dengan 1.7 juta? Itu yang pertama. Yang kedua, dekat parlimen dia kata mereka berunding ataupun bercakap ataupun berjumpa, ada tawaran sampai 4 kali. Maksudnya dia pun ada niat nak melompat ke bang? Kalau tak, biasa perjumpaan pertama dah reject dah. Adakah dia tengah tawar-menawar sampai 4 kali? Betul juga. Okey. Dan yang ketiga, dia tak berani kata di luar parlimen. Adakah Wan Saiful takut dia disaman? So benda ini dah sah-sah menunjukkan tidak logik. Yang keempat, PMN dah ada lebih daripada 2/3 dah. 6 sudah cross. So dia tak perlukan Wan Saiful. So benda ini yang kita lihat, adakah logik fitnah beliau, dan nak menipu pun biar logik lah. Anda dah berharta 7 juta. Takkanlah orang boleh rasuah kamu 1.7 juta. Kalau sekalipun orang boleh rasuah kamu 1.7 juta,
Kamu sendiri declare dekat parlimen, dah dapat perjumpaan, perbincangan sebanyak 4 kali. Maksudnya kamu tengah tawar-menawar lah. Kalau kamu tak minat, kamu bersih, sekali aja off perjumpaan tu. Mengapa sampai 4 kali? Itu pandangan saya, bang. Betul. Ada logiknya juga. Tapi Shan, bila kita bercakap tentang kedudukan Perikatan Nasional sebagai pembangkang, kedudukan PH, UMNO, DAP dalam kerajaan perpaduan ini, sebenarnya rakyat saya lihat dia lebih selesa. Rakyat tak mahu lagi gejala politik 24 hours. Rakyat dah tak mahu lagi. Cuma, bagaimana pula persepsi golongan muda sekarang ni yang kita nak tahu, Shan, terhadap politik? Adakah mereka ni buat tak tahu je apa yang berlaku? Adakah orang politik bergaduh sama orang politik? Dan bagaimana sebenarnya bacaan kepada anak muda sekarang ni kepada situasi politik di Malaysia? Cukai GST lah, nak kata harga barang naik lah, muda ditaja oleh isteri daim lah. Diorang ni aware tak benda-benda macam ni, Shan, sebenarnya? Adakah sebenarnya dia hanya ribut dalam cawan untuk orang politik? Sebenarnya, mengikut pemerhatian saya, orang muda pada hari ini memang majority. Kita jangan hidup dalam kolam kita aja sebab kita memang suka politik, kita minat politik. Tapi majority 90%, 90% of rakyat Malaysia, jangan kata orang muda, bang. Rakyat Malaysia secara umum dia, bang, lebih daripada 90% sebenarnya tak berminat tentang politik pun. Dan ramai pun tak tahu pun, tak mengambil tahu tu. Mereka tak kenal pun siapa isteri Tun Daim. Sampai tahap macam tu, bang. Sebab orang-orang, benda ni mudah je, bang. Kalau ada isu-isu yang berkaitan dengan politik, biasanya orang-orang politik je, cyber trooper je, penyokong ahli aja. Okey, yang suka je. Contoh, UMNO kata ada 3 juta ahli, PAS kata ada 1 juta, PKR kata ada 1 juta. Campur semua parti politik Malaysia sekali pun, bang, tak sampai 10 juta. Rakyat Malaysia ada 33 juta. Majoriti tak minat tentang politik. Majoriti suka sukan, hiburan, artis, game. That is why ahli politik kalau mereka buka live, bang, mereka kata mereka hebat kalau ada 3,000 live lah, 6,000 orang live lah, 8,000 live lah. Saya mungkin sebut nama seorang yang mungkin abang kenal, mungkin abang tak kenal. Saya kata Acap, seorang live streamer dekat TikTok. Buka live aja 30,000 orang lihat. Tapi korang tak kenal sebab itulah dunia majority. Dunia majority suka benda-benda yang bukan politik sebenarnya. Dan sebenarnya orang dah sangat frustrated dengan ahli politik. Sebab Malaysia sudah mencapai satu tahap di mana semakin hari semakin orang tak percaya kepada orang politik. Bagi mereka, politik ini lebih berpura-pura, lebih berdrama. Semua mementingkan diri sendiri saja. Semua demi kepentingan periuk nasihat sendiri. Bukannya demi rakyat pun, tak kisah siapa, parti mana sekalipun. So, bang, orang muda pada hari ini jangan terperanjat. So, mereka mungkin tak kenal pun siapa isteri Tun Daim. Mereka mungkin tak kenal pun siapa Sad Saidid. Itulah sebenarnya, Shan. Saya punya bacaan pun sangat pelik kepada orang muda ni. Saya turun berjumpa, saya buat survey, saya tanya ikut WhatsApp semua. Misalnya, saya tanya, saya sekarang je uji test mereka. Saya kata, harga sekarang barang ni mahal lah, saya cakap. Saya saja pancing diorang. Tapi tahu tak, golongan daripada umur 15, 12, 15, 18 tahun hingga ke 20 tahun ini, mereka kata tak, harga barang murah. Sebab apa pula harga barang murah? Sebab mereka kata package internet yang mereka guna ni makin murah. Dia kata 5G yang akan kerajaan lancarkan ni harga makin murah. Saya kata, betul ke makin murah? Dia tunjuk dekat saya, per gigabyte semua. Sebenarnya harga tu lebih murah. Tapi untuk generasi Gen X macam saya ni, Gen Y lah, XY ni, mereka mula rasa bahawa harga barang makin naik. Nampak tak? Kontradik bacaan tersebut. Itu pertama. Kedua, tentang makan. Bila tentang makan ni, saya cakap, makan sekarang makin mahal. Harga ikan mahal, makan daging mahal. Taklah. Dia orang kata harga barang makin murah. Rupanya bila kita cek, mereka ni lebih suka makan benda-benda yang bukan berat. Mereka dah suka makan benda-benda yang misalnya di Family Mart. Mereka mula makan kimchi. Mereka dah mula makanan-makanan Korea yang very simple aja. Dia dah tak masak lemak cili api. Dia tak makan masak lain-lain. Asam pedas ke? No. Generasi Y and Z sekarang dah berbeza dengan sekarang. Jadi dia kata, memang murah je. Dia boleh makan roti tu harga RM3 je dia punya lunch. Jadi saya kata, ni pun memang agak berbeza bacaan kita dengan generasi ini dah mula berubah. Dan saya tanya budak umur 12 tahun je, Shan, budak umur 12 tahun, dia kata zaman dia beli mainan dulu mahal. Tapi sekarang adik dia beli mainan murah. Adik dia beli mainan dekat DIY.
adik dia beli mainan dekat Dinso, adik dia beli mainan dekat tempat-tempat mainan Cina ni. Jadi, nak banding zaman dia dulu, mainan-mainan ni semua tak ada daripada China ni. Jadi dia kata lebih murah. Jadi tu sebab kita pelik. Apabila kita analisis secara generasi ni tadi, mereka nampak murah. Tapi generasi macam saya ni nampak macam mahal. Kita nak makan nasi, nak makan ayam, makan KFC, nak makan McDonald. Tu yang berbeza. Sebab tu ada orang mencela apabila soalan daripada YB Wikasyong nanyakan tentang isu kenaikan cukai berkaitan dengan elektrik. Apa komen Shen? Wikasyong ni bang, dia sebenarnya merupakan dalam sejarah MCA, dia adalah presiden MCA yang paling gagal dalam sejarah MCA. Sebab MCA tidak pernah kalah begitu teruk. 2 kali berturut-turut pilihan raya yang ke-14, ke-15 zaman Wikasyong menjadi presiden MCA kalah sampai tinggal 2 kerusi je. Itu pun 2 kerusi ni menang atas undi orang Melayu, penyokong-penyokong UMNO yang menangkan dia. Tapi hari ini pula dia tak orang kata mengenang jasa penyokong atau ahli-ahli UMNO di kawasan dia sendiri yang menangkan dia. Dia perlu tiap-tiap hari bantai kerajaan. Kalau nak bantai boleh, kita okey, check and balance berlandaskan kepada fakta, boleh. Kita kena berprinsip, boleh, tak ada masalah bang. Masalahnya dia cuba membuat sesuatu yang tidak wujud pun. Kat parlimen dia cuba jadi hero. Kata kononnya lah kerajaan pada hari ini meningkatkan SST daripada 600 kepada 800. Tapi isu yang dibawa oleh Wikasyong ni bang, dia tak wujud. Sebab untuk SST 800 sekarang bang, adalah untuk mereka yang menggunakan bil elektrik lebih daripada RM220 setiap bulan. Lebih daripada 600 kilowatt. So yang dibawa 600 kilowatt, jangan kata 800, jangan kata 600. 1% pun tak ada. Di bawah 600 kilowatt, 1% pun tak boleh charge. Tapi Wikasyong pula cuba menggambarkan dalam Dewan, kononnya lah yang sebelum ni, yang di bawah RM220 ni ada charge 6%. Tambah lagi 2%. Tapi realiti ni, yang bawah ni 1% pun tak ada. So Wikasyong ni kalau nak menentang kerajaan sekalipun, okey bang, dia biarlah berfakta, jangan menipu. Okey, orang yang bagi SD dekat Muhyiddin ni kita tak boleh percaya sangat bang. No. Jadi kalau Wikasyong kata bil elektrik ini adalah punca kepada penghulu kepada segala kenaikan, so maksudnya Wikasyong ini adalah penghulu kepada pengkhianatan apabila tak tahulah, kita tak tahu siapa yang sebenarnya yang menyokong Muhyiddin tersebut. Jadi Shen, ada sebarang soalan lagi? Kita dah berada di hujung-hujung siaran. Tak ada, tapi mungkin bukan isu berkaitan tentang politik. Sebab tadi kan abang kebetulan abang berbicara tentang Gen Y, Gen Z, ada apakah isu yang anak muda ataupun orang lebih minat kan. Ada isu yang lebih meletup bang. Apa dia? Saya rasa ni GST, SST pun orang tak lebih meletup. Tapi saya tak berapa tahu sebab saya bukan orang Islam. Saya tengok 2-3 hari ni semua seluruh TikTok dan Facebook saya tentang batu Hajar Aswad yang rakyat Malaysia, seorang influencer dengan isteri Hafiz pergi sana cium. Saya pun tak faham apa situasi itu. Apa abang ada ulasan tak atau apa anda tahu? Okey, cerita dia macam ni. Apabila kita menunaikan umrah ataupun haji, tapi dalam situasi Hafiz ni Shen, dia pergi menunaikan umrah. Bila nak menunaikan umrah, dia berebut-rebut untuk mencium Hajarul Aswad. Persoalannya, kenapa orang Islam nak mencium Hajarul Aswad ni? Hajarul Aswad ini dalam bahasa Arab ni adalah batu berwarna hitam. Tapi dalam satu penetapan, dalam satu sirah mengatakan, batu ini Shen adalah daripada syurga. Dibawa ke zaman Nabi Ibrahim nak membina Kaabah pada ketika itu. Asalnya tadi batu ini adalah berwarna putih. Tapi apabila orang pergi ke Mekah ini tadi, tawaf, bermula daripada Hajarul Aswad, tawaf sebanyak 7 kali tawaf sunat ni Shen. Jadi mereka akan cium Hajarul Aswad. Masalahnya, orang nak mencium Hajarul Aswad ini berebut-rebut. Ada yang mati, ada yang sesak nafas, ada yang orang tu dah naik atas orang, sampaikan askar Arab Saudi pun tak dapat nak kawal. Itu satu masalah. Masalah kedua, ni pengalaman saya sendiri untuk mencium Hajarul Aswad. Ditolak. Bila sampai 2-3 orang, ada pula satu ejen, saya tak tahu daripada mana tapi boleh bercakap Melayu. Mungkin dari Nusantara, dia kata, abang kalau nak cium Hajarul Aswad, nak minta RM3,000. Dia boleh bawakan, dia boleh kepakkan orang semua, boleh cium Hajarul Aswad. Oh, saya pun takut scammer ke apa benda kan. Jadi, macam-macam untuk Hajarul Aswad ni. Jadi, saya
tak berapa bersetuju bahawa untuk mencium Hajarul Aswad bersesak-sesak, berebut-rebut ini kalau kita katakan sebagai haramun alaih. Saya rasa terlampau ataupun untuk kita istilahkan haram untuk berebut-rebut kerana ia batu syurga. Orang nak masuk syurga pun berebut, nak rasa batu tu pula mencium itu. Anda kalau mencium batu syurga ni seolah-olahnya dijamin masuk syurga. Memang orang nak berebut dah masuk syurga, Shan. Jadi siapa yang patut bertanggungjawab, Shan? Bagi saya, pihak kerajaan Arab Saudi sendiri. Kerana pada ketika PKP dulu, ketika COVID, sekeliling Kaabah tersebut dibuat satu balapan di mana setiap orang boleh bertawaf ikut balapan tersebut dan tidak bersesak-sesak seperti hari ini. Sama juga untuk kita mencium Hajarul Aswad, kita boleh beratur. Tapi kenapa ketika ini tidak boleh beratur? Kalau kita nak masuk ke Raudah, kita ada satu app nama dia Nusuk. Kenapa untuk mencium Hajarul Aswad ini tak dibuatkan satu jalan lain yang boleh buat apps secara bergilir dan akhirnya semua orang dapat? Bila berebut, orang tua tak dapat, kanak-kanak tak dapat, orang OKU tak dapat. Banyak kadang-kadang orang nak pergi ke Mekah ni nak cium Hajarul Aswad, kita nak bertawaf. Jadi saya kira dah tiba masanya, Shan. Perlu ada satu app, perlu ada satu sistem untuk kita uruskan ibadah untuk mencium Hajarul Aswad ini. Tapi yang nak berebut tu kenapa, Shan? Kerana dia ada satu persepsi. Orang ingat orang Islam ni sembah batu kerana nak mencium Hajarul Aswad ini tadi. Sebenarnya itu adalah satu tanda kiblat orang Islam. Sebab itu Nabi, kalau kita duduk jauh, kita boleh buat macam ni, cium. Daripada jauh saja cium Hajarul Aswad. Tapi kadang-kadang ketaksuban Instagramable, Facebookable, viewable, ni semua bel-bel ni, kan? Semua orang naklah tunjukkan warna batu Hajarul Aswad dapat cium. Semua ni adalah kerana social media. Jadi di situlah pihak penguasanya keranan macam ni, yang ulama'nya pun kena berperanan macam ni, kerana sesuatu yang halal tidak boleh diharamkan. Bagaimana Nabi SAW minum madu dan isteri Nabi mengatakan mulut Nabi ni berbau madu. Jadi Nabi kata pada diri dia, aku takkan makan madu lagi kerana isteri aku tadi berbau. Jadi Allah menurunkan firman kepada Nabi, tidak boleh mengharamkan sesuatu yang halal. Sama juga dalam kes Hajarul Aswad, batu itu halal dan harus dan boleh, tapi kita tidak boleh mengharamkan kerana atas silap satu dua orang ni tadi. Jadi saya bukanlah ulama, tapi ini hanyalah pandangan saya sahajalah, Shan, ya. Jadi Shan, apa kata kita di akhir bicara, ada apa-apa lagi, Shan, yang nak kongsikan? Tak ada, bang. Okey, jadi alhamdulillah kita hari ini dapat berbincang dalam 10 isu-isu besar. Terima kasih kepada semua peminat Cakap Hub. InsyaAllah kita akan ke udara lagi. Tapi jangan lupa Subscribe Telegram. Tolong subscribe Telegram kami. Tolong berikan komen dan idea dan cadangan di Telegram, kerana trafiknya ada dah masuk, ada yang dah mula bagi pandangan, ada dah memberi cadangan. Hatta anda semua boleh memberi cadangan macam mana kita nak memeriahkan Telegram Cakap Hub ini. Tapi jangan lupa untuk layari kami di YouTube, kerana kami akan post di YouTube terlebih dahulu sebelum di TikTok. Kerana di YouTube anda akan dapat melayari secara terus selama 1 jam. Namun di TikTok kita akan slash dan kita trim part-part yang penting. Jadi terima kasih kepada anda semua yang terus memberi sokongan kepada podcast Cakap Hub. InsyaAllah kita akan berkeudara lagi, kita bertemu dalam episod yang akan datang. Salam ceria, salam hormat. Sekian, terima kasih.